Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiri kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah atau kama qala. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Ibadur Rahman, khusus pada Jawatankuasa yang diterajui oleh Ustaz Sayyuti Ibrahim, kerana bagi peluang sedikit sebanyak untuk saya kongsi sedikit ilmu, pengalaman sebagai pensyarah, penyelidik, saintis dalam bidang penyakit prostat. Suka saya maklum, saya bukan doktor perubatan yang merawat pesakit prostat, tapi saya pensyarah, pengkaji, penyelidik dalam bidang prostat lah. Saya dihantar khusus ke Jepun selama 4 tahun untuk belajar pasal prostat ni, tapi menggunakan model tikus. So dari situ kita dapat banyaklah pengalaman, dan insya-Allah saya cuba kongsi sikit sebanyak dengan tuan-tuan dan ibu-ibu di sini. Dan saya sangat seronoklah sebab ibu-ibu pun boleh mendengar dan juga membantu ayanda, pakcik-pakcik, abang-abang kita supaya sama-sama. Alhamdulillah, ni kali kedua saya di masjid ni. Kali pertama bulan 10 hari tu sebagai moderator untuk ceramah untuk forum kanser payudara bulan 10, dan hari ni alhamdulillah saya kena bagi ceramah pula lah. So tajuk kita ni tajuk yang mungkin panas, penting untuk semualah bapa-bapa kita di sini. Dilema lelaki di usia emas, penyakit prostat. Masa berjalan dengan begitu pantas. Kita dulu budak-budak umur 10 tahun, 15 tahun, 20, 30. Sekarang kita tengok dah 50, 60, 70. So kita kepada penghujung kehidupan dunia. Walaupun kehidupan yang sementara, tapi kehidupan inilah yang akan membantu dan menentukan kehidupan kita di akhirat. Kalau kita berjaya di dunia ni, maka kita berjayalah di akhirat. Kalau kita gagal bawa agama yang sempurna di dunia ni, maka kita gagal di akhirat nanti. Dan salah satu dilema kita berkenaan dengan prostat. InsyaAllah saya akan sedikit sebanyak kupas pengenalan kepada permasalahan penyakit prostat, punca permasalahan prostat, pencegahan kanser prostat, tips kesihatan untuk kelenjar prostat ni. Dilema kita mau tak mau, dunia ni sementara, dan alhamdulillah kalau kita dah sampai usia 60 tu kira dah pencen lah. Kalau ikut kerajaan pun paling tinggi di Malaysia saya rasa 60. Mereka duk kaji usia emas ni bila, 65 ke 60. Tapi itu biar pergi mereka kaji lah. Dari segi kerajaan dia nak buat benefit, dia nak buat pencen. Tapi kita kok mana pun lebih kurang 50 tu dah nak ke arah 60, 65. Dan saya alhamdulillah tahun ni insya-Allah tahun 50 lah, ke 50 saya. So kita pun kena buat preparation. Kita dilema. Dilema tu maksud dia kita fikir panjang macam mana kehidupan kita. Sebenarnya kita patut bersyukurlah, terutama untuk kaum-kaum bapa ni, sebab mengharungi kehidupan sebagai satu orang lelaki, ayanda, menjadi bapa, menjadi datuk kepada satu keluarga bukan satu perkara yang mudah. Banyak cabaran, halangan, susah payah, senang bersama dalam keluarga. So dalam kehidupan ni sentiasa kita diuji. Dan uji tu bukannya kata masa peringkat SPM dulu ujian dia besar, ataupun kerja masa mula berkahwin tu ujian dia besar, dan nanti bila kita pencen kita akan senang, anak-anak dah besar, dah berkeluarga, maka ujian kita sikit. Saya rasa bukan. Makin lama makin besar ujian dia. Makin kita nak bertemu dengan Allah,
makin lagi besar ujian yang Allah letak kat kita. So di sinilah kesabaran kita kena bawa. Kita dah berjaya sampai umur 60 tahun, kita dah berjaya sampai umur 50 tahun, kita dah berjaya bawa keluarga kehidupan kita sampai 70 tahun. Sikit lagi kita sabar untuk kita bertemu dengan Allah. Apa salah kita kalau kita sabar sikit? Nikmat Allah bagi kat kita cukup banyak, kan? Selama kita hidup banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah bagi. So bila mai umur 50, 60 baru dia start nak buat pasal. Ya, gula terlebih sikit, lutut mula sakit, batuk, nak tidur malam tak boleh, tidur tak cukup, nak kerak pergi tandas. Masa dulu muda-muda dulu okey lah, kan? Tapi masa main sikit ni kita dah mula keluh kesah, kan? Jadi ni semua ujian. Dan bila kita tengok tu, saya letak gambar keluarga lah atas belah kanan tu, gambar keluarga. So satu orang lelaki tu dia punya tanggungjawab bukan takat dunia ni, sampai akhirat nanti. Sampai esok ni bangun semula insya-Allah di padang mahsyar tak lepas. Orang lelaki, orang perempuan mungkin dah lepas lah takat dunia ni, tapi mai ke akhirat dia punya bukan tak lepas, dia tak lepas juga, tapi orang lelaki ni lagi nak kena menjawab anak perempuan dia, isteri dia, adik-beradik perempuan dia, ibu dia, keluarga dia, tanggungan dia, tanggungan di rumah, tanggungan di tempat kerja, jadi pemimpin, semua ni nak kena menjawab di akhirat, no? Jadi bukan takat dunia, di akhirat pun. Dan antara dilema lah pada ketika usia, kalau saya letak satu takat 60 tahun tu, maka dia akan lebih, biasa kita tengok trend budaya kita lebih ke masjid lah. Orang-orang muda ni tengok, kalau kita angkat tangan, siapa umur 40 ke atas angkat tangan, saya rasa mungkin korang lah. Semua atas 50 siri lah, 50, 60 siri banyak. Yang ni dia jadi satu adat. And then kita duk fikir duit juga, walaupun kita dah pencen, rasa kita duit dengan isteri kita boleh duduk, tapi ada tanggungan, kadang anak-anak. Daripada kita kerja kita bayar hutang, sampai dah habis pencen pun bayar hutang juga, tak habis-habis. Lepas tu mai anak pula, cucu pula, macam-macam lah. Allah uji masing-masing ni tak sama. Kadang-kadang lagi kesian hidup sebatang kara. Ada juga, ada yang dihidupkan sebagai sebatang kara pun ada juga. Anak-anak tinggal buat tak tahu, ibu bapa macam tu saja. Ada yang lain ni trend pula, ada ibu bapa, ada yang duit banyak pula, dia pergi duduk pula di rumah tu, dia bayar duduk sofa hotel. Ada macam tu pun ada. Jadi macam-macam lah Allah uji masing-masing. Dan salah satu ujian dia kesihatan lah. Allah uji kita kesihatan pada ketika kita usia emas. Yang ni adalah 6 penyakit utama. Di situ saya letak cuma 5. Satu tu yang prostat, yang saya akan bincang dengan lebih jelas lah. No? Mau tak mau, penyakit yang pertama ni paru-paru lah. Paru-paru tak boleh lari. Biasanya sesak nafas apa semua. Terutama yang ada kotak dalam poket dia. Kotak faham-faham lah. Kotak tu fatwa kiri kanan, Ustaz Azhar kata, Ustaz sini kata, hadis sahih kata, Quran kata. Okok macam tu juga, tak boleh kata apa lah. Tu antara punca. Dia okok bukan masalah paru-paru, semua penyakit. Banyak saat ni saya akan cerita lah, termasuk dalam kanser, termasuk dalam masalah prostat. Yang kedua, yang ni kita boleh tengok kiri kanan. Saya tak tulis satu pun, saya letak gambar lah. Sebab semua orang dah tahu dah, hak ni paru-paru. Hak ni apa? Duk potong kaki ni. Gula terlajak, kan? Nasi semangkuk 14 gula, 14 sudu dia berkata, nasi satu mangkuk. Pasal apa kita makan mula-mula muda-muda dulu okey lah? Pasal apa main time tua yang jadi macam ni? Pasal apa? Kita tengok buah kan, buah di pokok, buah muda-muda semua kulit cantik lah. Main umur tua dah, lama-lama buah tu kulit pun dah habis, fungus, kuman pi bagi apa, oput bagi jadi teruk kulit buah tu. Usia tua. Pasal apa? Pasal di situ sistem pertahanan dah lemah. Kita bila meningkat usia, memang sistem pertahanan badan kita akan lemah. Tapi kita pergi campur pula racun dalam badan kita, habis
Yang ni memang saya rasa kiri kanan kita dalam keluarga, jiran tangga banyak lah. Saat ni dia tu potong kaki, saat ni dia ni masuk, saat ni gula kena pergi cucuk, pagi-pagi kena pergi cek. Hak ni hak ni yang lagi teruk. Dia pegang dada. Kalau dia sempat pegang dada, lepas tu dia celik lagi dan pergi hospital tak apa. No, saat ni tak ada pegang jatuh habis. Jatuh sebab apa Pak Mat jatuh bilik ayak. Padahal dia dada, pergi jatuh dalam bilik ayak habis. No? Hak ni pakai tongkat. Hak ni 50-40 dah start lah. Lutut dah rasa semacam nak kena pergi cek, kena pergi x-ray. Lepas tu saat ni ambil ubat tak kena, ubat tu saat ni anak buat main ubat ni. Lepas tu bagi tongkat, semayang pun duduk dah kursi kan. Dan ni mana-mana masjid lah ada kursi. Beza dulu 10 tahun dulu. Dan ni kita pergi dulu masjid di Pudu kan, tempat bas, kita naik bas pun lah ni penuh lah. Semua masjid ada kursi lah, pakat semayang atas kursi. Dan hak ni yang kita risau juga berkenaan dengan otak lah. Lupa, dia main nyanyok, dia main istilah perubatan demensia, Alzheimer, dia main macam-macam lah. Dia main fikir lupa. Hak ni pun penyakit. Yang ni yang biasa lah. Tak kira lelaki perempuan, saya rasa banyak lah. Semua orang akan lalui. Na'udzubillah, kita lindung kepada Allah. Dan dalam majlis-majlis macam ni, saya suka kita sama-sama doa pada Allah supaya Allah lindung kita daripada penyakit mara bahaya, penyakit-penyakit macam ni pada diri kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak, cucu-cucu kita. Kita kena banyak doa dalam masa masjid, dalam masa ustaz bagi ceramah. Biasanya ustaz dia cakap dalam bahasa Arab, dia doa. Kita kadang kita tak perasan. Dalam majlis macam ni kita kena banyak doa, sebab doa ni Allah terima dia, cara dia lain macam sikit. Dia khusus sebab kita tawajuh. Jadi dalam masa kita tawajuh, kita doa pada Allah, Allah terima doa kita. No? Dan yang menjadi khusus pada malam ni penyakit orang lelaki lah. No? Ni saya nak cerita pasal kelenjar prostat. Kadang saya duduk sembang. Itu saya main pun dengan jawatankuasa masjid. Dia pun tanya, "Tak mana kelenjar prostat?" Tuhan buat dekat sini ni pundi kencing. Yang ni tempat air kencing kita nak keluar. Di sini ada testis kita. Orang kata bahasa teluk lah, no? Dan di sini pundi kencing ni, di bawah pundi kencing, saluran kencing tu, di bawah dia ada satu ketui kelenjar, nama dia prostat. Dia duduk dalam tu, di bawah tu. Kita duduk tanya-tanya apa dia buat, no? Kalau dia tak ada ni, kita tak boleh ada zuriat. Dia punya fungsi dia ni, dia isu ni topik hangat. Saya letak kunci kesimpulan dia tu pada peringkat last. Saya tak mau nak keluar peringkat awal, tapi rasa macam nak keluar sikit. Dia bila kita rasa orang lelaki dia rasa terangsang, bila dia rasa syok tu, yang ni dia buat kerja dia dulu di bawah pada pundi kencing. Pasal apa Tuhan letak dia di bawah pundi kencing? Pasal bila masa bersama dia tak mau bagi air kencing keluar. So dia duduk betul-betul di bawah pundi kencing tu. Dia duduk di bawah tu. Dia ikat, dia duduk di saluran kencing tu. Dia duduk macam ni, dia duduk macam tu. Dia cengkam. So bila kita rasa gairah, kita rasa seronok tu, darah semua akan mengalir kat situ, dia akan jadi cekam. So dia akan pegang salur kencing tu. Dan dalam masa yang sama dia menghasilkan cecair bersama dengan air mani. Bukan air mani, tapi sebahagian daripada air mani. Untuk air mani tu nak pergi lonjak jauh tu, dia duduk kat situ. Dia punya power dia kat situ. Dan juga hormon tu, bila kita dalam badan kita, hormon lelaki tu pun banyak kat situ. Jadi orang putih dulu bila dia kaji, dia tahu di zaman raja-raja orang putih dulu, dia tahu dah orang lelaki ni dapat kanser prostat. Dia tak mau, dia potong lah. Dia buang terus dengan telak-telak, dia buang terus. Dia mandulkan sebab dia takut. Ni orang putih lah, orang dulu-dulu. Jadi yang ni tiga fungsi prostat. Satu, dia adalah komponen dalam sperma, dalam air mani itu. Sebahagian dia bawa keluar, ada asid tertentu, ada bahan zinc tertentu untuk bagi kuat, untuk bagi dia laju, untuk bagi kekuatan pada sperma tu. Kemudian dia menutup pundi kencing. Masa ketika kita nak bersama pada air nak keluar tu, tak mau air kencing keluar, dia lah yang tutup. Kalau air keluar, air kencing habis, tak ada kata apa, no?
Kemudian hormon, testosteron. Nama dia hormon tu, namalah testosteron. So bila dia nak aktif, dia nama DHT testosteron. Yang ni 3 fungsi utama, ada fungsi lain lagi, tapi Tuhan buat cukup cantik dia duduk di situ. Ni kehebatan Allah, dia buat manusia cukup cantik. Jantung 24 jam, kelip mata ada ketika dia, semua tu ada fungsi, bukan calang-calang. Dan pundi ni kalau bila kita na'udzubillah, bila dapat penyakit tu baru kita nak buka mata, tak mana ada prostat. Tidak, kita tak ambil tahu. Yang kita tahu pundi kencing, batu karang. Yang ni kena jagalah. Mungkin batu karang kita kena cerita waktu lain. Batu karang ni, kalau saya tunjuk kat sini, yang ni pundi kencing, batu karang dia duduk kat sini. Batu karang ni pasal kita antara sebab lah, antara punca kita duduk kerap tak mau pergi kencing, galak duk tahan. Oh, tahan masa muda duk tahan, nak main bola biar dulu, nak makan dulu, nak tahan. Bila tahan, garam dalam air kencing tu dia mendak. Dia mendak, dia jadi batu. Oh, jangan buat main, kadang batu kecil pun sakit dah. Saya biasa jumpa batu sebesar penumbuk ni. Kita kena bagi hancur di makmal. Nak kata batu karang yang besar lah. Tapi hari ni kita tak cerita pasal batu karang, kita cerita pasal prostat. Kalau tengok normal, kalau elok dia duduk macam ni lah. Bawah ni dia duduk elok lah. Tapi bila dia bengkak, dia besar, dia jadi macam tu. Bila dia bengkak, dia besar, dia jadi kanser, dia tutup saluran kencing tu. So ayat kencing nak keluar tak boleh, sebab dia pergi rapat. Memang kerja dia buat rapat. Tapi bila dia dah bengkak, kacau. Itu yang doktor nak kena buang prostat, nak kena buang semua sekali lah biasanya. Dan cara nak confirm, saya tak ceritalah kat sini, cara nak confirm simptom. Mula mesti tanya apa tanda-tanda sakit prostat ni. Dia tanda-tanda dia semua sama. Kencing kerap, pedih, saat ni berdarah, dia semua sama. So kita kena cepat pergi hospital, bincang dengan pakar, ambil darah. Biasanya dia ambil darah, dia tengok satu jenis marker dia, nama PSA, prostate specific antigen, nama dia dalam darah. Dia ada pada level tertentu, macam kita macam gula lah dalam darah, kolesterol dalam darah, macam tu juga PSA. Dalam semua penyakit kanser, untuk prostat ni lah sampai hari ni ada satu marker yang cukup clear, walaupun 50-50. Tapi macam kanser payudara, kanser usus, marker dia tu tak berapa tepat. Tapi untuk prostat ni alhamdulillah memang dah ada. Tapi masih kena buat ujian lagi, 2 ujian. Satu, dia kena buat X-ray ataupun MRI nak tengok. Yang kedua, doktor akan masukkan jari. Dia masuk kot belah punggung lah, kot belah belakang, dia masuk jari, dia boleh pegang, dia boleh rasa prostat tu. Dia boleh rasa, dia boleh rasa dia punya struktur dia macam mana, kasar ke lembut ke macam mana, dia tahu lah doktor pakar. So di situ dia tahu dah, kata bengkak ke. Tapi nak tahu dia bengkak saja ataupun dia kanser, dia kena buat test darah semua tu lah. Memang kadang-kadang susah nak diagnose tu. Sampai dia ambil tisu, dia masuk macam jarum, macam pen sikit, dia masuk, dia ambil sikit tisu, dia buat main di makmal, kita tengok. Tu bila makmal tu sebahagian benda kerja kita lah. So kita akan tengok, yang ni bengkak saja. Bengkak tu kita panggil istilah bengkak lah. Sebenarnya dia bukan bengkak, dia dah jadi ketumbuhan. Yang tu yang kita panggil benign prostate hyperplasia. Maksud dia tumbuh, tapi sel dia ada banyak, tapi dia bukan kanser. Macam tik lalat. Tik lalat, kita ada tik lalat, dia duduk ketui macam tu kan. Dia macam tu. So boleh buang, tak ada masalah. Dia bukan kanser, dia tak merebak pergi tempat lain. Kalau dia kanser, dia membesar dengan cepat, dia akan merebak pergi tempat lain. Dia boleh merebak pergi mula sekali tulang. Tulang yang duduk dekat depan dengan tempat kencing kita tu, ada tulang di depan tu. Dia akan start merebak pergi kat tulang. Kalau dia masuk dalam, dia campur dengan darah, habis. Dia boleh pergi duduk tempat-tempat lain lah. Punca daripada prostat. Masalah kita di Malaysia, kita tak boleh nak buat kajian sepenuhnya pasal apa? Pasal mati sebab apa? Mati sebab sakit tua, umur 70 mati dah. Sebab apa? Sakit tua. Habis nak sakit tua, habis lah. Tanam lah. Kalau di Jepun, dia tak ada.
Yang ni beza, ni isu agama lah. Di Jepun tak kita tanya, mati ni dia sakit, memang dia sakit macam ni, sakit jantung, tapi boleh tak bagi izin kami nak tengok betul-betul dia sakit apa, dia mati. Buat, kita potong habis satu badan tu, ambil hati semua, kalau kena terlibat dengan otak pun kita ambil. Dia buat forensik, tapi forensik kesihatan, forensik penyakit. Lepas tu dia bubuh kertas syrit yang kita potong tu, dia bubuh kertas dalam badan tu, dia jet, dia bagi balik macam patung. Hak lain dia ambil habis, masuk makmah, kaji lah. Seminggu sekali kami kena bincang pasal apa dia mati ni. Dia mati sebab kanser tulang, tapi dia tengok punca daripada prostat. Macam itulah yang kita tengok di tempat kita sebab isu agama. Kita tak kata dah buat macam mana, dah mati dah kan, tapi data kajian tu mungkin kita kurang. Jadi tuan-tuan perempuan, di sini saja saya nak tunjuk, bila kata normal prostat dia duduk macam ni, bila jadi kanser dia jadi besar, so dia menyimpit, dan dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat awal, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau tahap 4 dia merebak pergi tisu lain, habis. Kalau peringkat awal gini kita tahu, kita duk rasa sakit, kita pergi cek darah awal, kita buat, alhamdulillah, insya-Allah kita boleh buat beberapa cara. Mungkin doktor ambil sikit ke, bagi ubat ke, ada ubat. Kalau benign prostate hyperplasia peringkat awal tu, takat ketumbuhan ada doktor bagi pasal tu. Benda ni dia isu dia dengan darah, sebab prostat tu dia saat ni saya tunjuk gambar, dia duduk dengan salur darah. So bila kita ada masalah jantung, salur darah kita, pengaliran darah kita tak betul, dia akan merencatkan aktiviti prostat dan jadi bengkak dan sebagainya. Pasal tu ada setengah doktor depa bagi ubat pelancaran darah. Prozazozin, terarozin, doxazozin adalah nama-nama ubat alpha blocker tu. Dia akan bagi benda tu supaya pengaliran darah kat situ elok. Ubat yang berkaitan dengan jantung. So jantung memang ada hubung kait dengan prostat lah. Kalau siapa-siapa darah tinggi tak menentu, jaga-jaga dengan prostat tu, kena hati-hatilah. Yang ni kalau kita nak tengok betul-betul punya tisu, kalau kanser tu kita buang, dia nampak macam ni lah. Ni saya bagi lagi jelas nampak peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Dia duduk dalam kecil, dia macam biji kacang. Duduk dalam saluran kencing tu, lepas pundi kencing dia duduk kat situ. Tapi kalau kena sakit tu memang tak boleh buat apa lah. Tapi dia punya fungsi pun memang cukup penting untuk kita, terutama untuk orang lelaki lah. Dalam bab zuriat ni memang cukup penting. So saya nak bincang pasal kanser prostat, tapi saya akan cerita sikit apa tu kanser dan macam mana saat ni kita nak hubung kait dengan kanser prostat. Apa tu kanser? Kanser ni dia berlaku sebab sel dalam tisu tu. Sel ni yang bentuk tisu. Macam kita ambil celah pipi kita, kalau kita korek tu, dia nanti keluar sesuatu cecair, dalam tu sebenarnya ada sel. Sel ni yang bentuk tisu. Tapi sel ni dia ada tempoh hidup dia. Kalau macam sel darah, dia kena hidup 120 hari, 4 bulan. 4 bulan 40 kali 3, bukan 3 bulan, 30 hari sebulan, 4 kali 3 lah 120, 4 bulan. Dalam masa 4 bulan darah tu mesti mati. Tempoh hayat sel darah tu mesti mati. Mau tak mau darah tu tak duduk dah. Dalam badan kita memang ada benda macam tu, dia ada hidup, dia ada mati dia. So bila masa sel ni tak boleh nak mati, dia nak bertumbuh juga, dia ajak kawan-kawan dah hidup lagi, dia patut dia mati, tapi dia tak mau mati, dia jadilah kanser. Ni bahasa mudah lah saya bagi faham. Yang ni kanser paru-paru, kanser prostat, kanser hidung, kanser usus, kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser otak, kanser lidah. Ni kanser bila dia tak boleh nak kawal sel tu tumbuh, maka dia jadi macam tu lah. Na'udzubillah lah. Kalau kanser prostat ni kita buang, tak ada masalah, orang tak tahu pun, orang tak nampak. Kanser hati buang-buang tak nampak. Kanser payudara pun orang tak nampak. Kanser pangkal rahim pun orang tak nampak. Na'udzubillah. Kalau kanser lidah besar 5 dik je, separuh lidah kena buang. Nak cakap dengan orang macam mana? Kualiti hidup habis. Kalau kanser otak, sentuh sikit nak bedah otak macam mana? Doktor dia nak bedah bedah otak macam mana? Boleh bedah lah. Habis tu jadi apa?
No? Yang ni dua bahaya lah. Ini saya ceritalah, bahasa Inggeris ni dia tak boleh kontrol ketumbuhan dia. No, dia merebak dan dia ada proses. Yang ni proses ni yang saya nak cerita sikit. Dia ada permulaan, promosi, lepas tu baru dia berkembang pergi tempat lain. Masa dia nak initiate tu, dia nak mula-mula tu, dia kena ada satu bahan racun. Contoh benda dalam okok. Hak ni yang kata tengok kotak okok tu, dia bubuh lukis gambar dah habis teruk lah. Tapi pakcik kita duk isap relax lah. Dia tengok, dia kata aku dah 50 tahun dah duk kedarah, benda yang tak jadi pun. Pasal apa? Nasib dia baik sebab dia cuma ada satu ejen saja yang duduk dalam dia, tapi dia tak ada kawan. Dia kena ada dua kawan ni. Dalam masa yang sama baru dia jadi. Dia minum arak, hidup tak menentu, hisap okok, berduyun-duyun, dapatlah. Tapi duk makan herba, pokok kayu tu, pokok ni. Bukan saya nak galak soal hisap okok, kita tak tahu. No, ni dari segi kajian. Tapi duk buat ikut dan dapat, jangan duk salah. Ini kena jaga. Kalau elak lagi tinggal lagi bagus. No. Pasal tu yang duk kata pasal apa aku duk kedarah ni tak dapat apa, dia nasib baik. Kalau kena dia tak jaga betul-betul habis. Yang ni saya nak tunjuk kadar prostate cancer di Malaysia kita ni. Ni untuk orang lelaki nombor 6 duk ada prostate. Paling banyak nombor 6. Ranking dia lah. Nombor 1 paru-paru. Kalau perempuan memang payudara dan yang seterusnya lah. Tapi bila kita tengok peringkat umur, awal-awal kanser darah, kanser paru-paru, kanser usus, masa tu prostate tak nampak lagi. Tapi atas umur 70, prostate dia jadi nombor 2 dah. Dalam Malaysia, bukan kata dalam Malaysia, dalam dunia. Atas umur 70 memang prostate dah tinggi. Rawatan kanser umum, secara umum lah. Dia akan buat bedah, radioterapi, dia buat bahan kimia. No? Yang jadi cerita menarik ni, saya nak cerita sikit. Di Amerika, ni data di Amerika, untuk penyakit-penyakit lain, penyakit jantung, paru-paru, penyakit lain-lain ni, ubat dia berkesan. Kadar kematian dia selama 50 tahun, daripada tahun 50 sampai 2001 mereka buat kajian, penyakit-penyakit lain semua turun. Tapi untuk kanser tak turun. Teknologi tinggi, macam-macam. Orang kena kanser mau tak mau dok mati serupa tu lah. Tak hari ni, esok. Memang kita kata free, dia bebas. InsyaAllah kalau dijaga betul-betul. Tapi kebanyakannya lah, kadang-kadang lepas 10 tahun, terutama prostate, bila buang prostate tu, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun dia jadi balik. Walaupun dah buang dah prostate, hormon tu main macam mana, yang tu dia cerita lagi dalam lah. Tapi benda tu boleh berlaku. Yang ni saya duk membebel dengan kawan-kawan lah. So bila kita buat rawatan ni, betul ke rawatan kanser ni, kita duk bedah, kita bagi ubat, orang duk rasa seronok ke, lagi baik ke. So yang penting, adakah kita perlu strategi. Jadi kita nak buat strategi baru, kita kena tahu musuh kita. No, rawatan terkini macam-macam. Nano lah, saya pun banyak buat. Saya buat dengan pokok kesinai, pokok bonsai tu, yang kita duk nampak orang duk buat apa tu, pagak lah kan, yang besar di tepi jalan highway, pokok bonsai tu. Akak dia tu memang bagus untuk prostate, macam-macam kanser lain. Saya dah kaji kat 10 tahun, dah pattern dah, cuma ubat tak keluar ni. Nak pergi cari orang nak buat ubat lah, cari modal nak buat ubat, mungkin kena pergi luar negara lah. Padi yang terbaru saya buat, sekam padi, hampai padi, ekstrak daripada ayak tu rebus untuk prostate. Kita buat nanti kuih 16 minggu hilang. Bukan hilang lah, maksud dia turun. Ya banyak lah manfaat dah. Yang tu pun kita tengah duk olah macam mana nak jadikan ubat. Kalau setengah doktor, kalau untuk peringkat mula prostate, dia bagi satu ubat herba Amerika Syarikat, buah beri, nama dia Sopalmeto. Ada jual di farmasi Sopalmeto tu. So kita ambil ubat tu, ikutlah cara dia bagi. Yang tu buah beri di Amerika. Buah beri Amerika dia bagi laju. Buah kita jenuh buat kajian bersilat lah, nak cari modal mai, dia dah buat duit lah. Ni orang putih lah, kita nak kena lawan mereka. Tapi ubat yang paling bagus sekali,
cegah sebelum terlambat. Sebelum dapat penyakit, jangan cari naah. Orang utara kata jangan cari naah. Awal-awal tu jaga baik-baik dah. Ni amanah Tuhan bagi kat kita. Allah lantik kita khalifah, bukan dia bagi kita saja, bukan kata khalifah nak kena jadi pemimpin dalam keluarga kita, pemimpin untuk diri kita. Mata 2 biji tak boleh nak jaga, ni pakai mata spek lah. Hati tak boleh nak jaga, jantung sebiji tak boleh nak jaga, tulang dalam badan kita tak boleh nak jaga. Kita sendiri atas diri kita nak jaga. Lepas tu kita duduk bising banyak. Ni lepas ni nak jumpa Tuhan, Tuhan aku bagi kat hang macam ni. Hang buat apa? No? So sebelum jadi apa-apa, kita kena cegah sebelum terlambat. Musuh dia bukan siapa, diri kita. Kita baca banyak dah, dengar banyak dah, buka surat abang, buka tu, suruh jaga masa kita. Kita duk baca dalam Quran bagi tahu wal asr, tutup majlis wal asr, demi masa. Manusia dalam kerugian. Siapa yang abang rugi tu? Siapa yang abang rugi tu? Kalau Ustaz Sayyuti kata Masjid Abdul Rahman Ibadur Rahman ni rugi, siapa rasa kesan dah? Jawatan kuasa kita orang Kadiah ni rasa lah kesan dah. Kalau Ketua Menteri Penang kata Penang rugi, kesannya dekat mana? Kesan dia satu negeri Penang rasa rugi. Kalau Perdana Menteri kata Malaysia rugi, kesan dia dekat mana? Satu Malaysia ni rasa rugi. Kalau Presiden Amerika kata dunia ni rugi, habis kita macam kita kena Covid itu lah, tak boleh buat apa. Ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Raja segala raja, dia kata kita rugi. Rugi serugi-ruginya. Pasal apa? Kita main dengan masa. Masa kita ni, kita penyakit lah. Minta maaf cakap, saya memang campur lah. Ada orang darah campur macam-macam kan. Bukan kita nak kata orang Melayu kan. Orang kita ni, orang Malaysia lah, nak senang sikit. Penyakit apa? Penyakit tangguh. Mamlat. Tahu mamlat? Dia kira nak rehat. 60 pincin lah, cukup lah. Aku dah susah payah, cukup lah. Belum pincin pun macam tu, lepas pincin lagi teruk. Dia tak mau nak aktif. Boleh duduk lah. Walaupun orang kata tokoh lah, agamawan lah, Allah tunjuk kita baik buruk orang tu, kita Tok Mahathir lah kan, kita kata contoh lah, dia guna kepala otak dia bincang fikir. Itu dari segi satu benda kebaikan. Kita nampak penulis orang tua-tua, tengok dia tulis berapa lama dia guna pemikiran dia. So dia penat. So kita kena cari masa. Punca daripada masa, kita tak urus masa kita, dia jadi apa? Drive thru, food panda, grab food. Dulu saya duduk abang ceramah saya dulu drive thru lah. Dulu masa mula-mula bertam ada McD dengan KFC tu, saya duk buat dah ceramah ni masa di apa tu bazar Ramadan, masa dulu-dulu ni saya duk letak dah. Antara orang yang tak suka bazar Ramadan saya lah, orang peniaga tak suka, sebab saya main team betul. Saya duk keluar buku pasal puasa Ramadan pencegah kanser. Macam mana Ramadan cegah kanser, tapi Ramadan di tempat kita terbalik, dia jadi sopa raya, bazar sana sini. Ramadan apa? Nak marah, ambil kesempatan sikit. Malaysia kita seronok dengan makan. Ni nasi kandang tang tu, nasi kandang tang ni, tambah kita duduk dengan Penang, makan lah. Tengok bola 2-3 pagi, makan lah. Tidur tak ketahuan. Tambah lah ni adik-adik ni, pakcik kita saya bersama, kita dengan ni handphone kita ni, tidur tak ketahuan dah. Bukan berapa tidur, hidup haru biru lah ni. Betul ya? Ni saya cakap pengalaman diri saya dalam keluarga sendiri. Kita sendiri kita tengok lah. Masa kita urus tak betul. Jadi bila kita kalut, kita nak jadi shortcut, pilah makan burger, pilah drive thru. Boleh, bukan tak boleh, sekali-sekala. Tapi dia lain, dia jadi hari-hari. Tambah lah ni ada grab food apa, seronok order settle duit, oh my, rumah barang dah sampai.
cepat, makanan proses, tak apa. Bila sakit jangan marah orang. Yang kedua, musuh utama ni makan lah, yang saya duk abang tadi ni. Dalam daging merah dibakar pada suhu yang tinggi, dia menghasilkan bahan kimia heterocycline karsinogen penyebab kanser nombor 1. Tu bidang PhD saya. Tu saya berani cakap. Dalam sate yang kita nampak benda hitam, yang benda garing, grill daging, buffet, oh kambing golek golek, kambing golek, free buffet, pergi. Saya cakap bahan kimia tu, saya kalau boleh tak mau nak cakap. Bukan kita, memang kita heterocycline dia ada macam-macam, PHIP, HC, MQIQX, ada banyak saya boleh bagi. Saya pun simpan 4 racun tu, nak bubur dalam tikui bagi jadi kanser. Benda tu ada dalam makanan harian kita. Buat makan ni saya kena ambil masa sikit. Ni coklat, benda-benda berlemak. Saya letak gambar ni. Siapa yang tak pernah pergi hotel? Siapa yang tak pernah pergi hotel? Semua yang pergi umrah, haji, pakcik-pakcik mana pun mesti pergi hotel lah. Di hotel apa kita paling seronok sekali? Waktu bila? Waktu makan pagi, breakfast. Kalau kita pergi bercuti pun kita tengok hotel tu breakfast dia apa dah. Hotel mana breakfast paling bagus? Betul? Breakfast, apa yang kita makan time breakfast? Kita pergi, tak salah makan tak apa. Tapi apa yang ada? Ni buah ni. Buah di hotel kita makan tak pagi-pagi? Makcik-makcik, kakak-kakak, ibu-ibu makan tak pagi-pagi di hotel? Buah-buah makan kan? Sedap. Strawberry, tembikai, apple, salad. Masa itulah kita nak tunjuk kita pun kaki makan buah. Betul? Habis tu bila main rumah jadi apa? Awak di rumah tak ada buah. Ni buka peti ais macam ni. Pagi-pagi bila nak makan? Kalut dah nak pergi office. Nak pergi pejabat pukul 7 lepas subuh. Mana ada masa nak potong buah? Potong siap-siap, letak atas meja. Masa nak sarapan tu dengan kunci kereta. Saat ni saya bagi tips dekat kunci kereta tu, kunci motor nak ada, kena ada apa dia. Buat siap-siap, letak dalam peti ais, ambil, sap, makan. Makan buah. Kita adalah makan ayam goreng pi Hamidiah ayam goreng, pi depan public bank ayam goreng itu sedap, pelita mi ayam goreng sedap. Daging hitam tu sedap, daging ni sedap. Ambil. Lah ni daging sekilo apa? 40. Daging kambing 50. Tak lama. Saya balik mai 2008 duduk di Kelantan. Daging masa tu RM16 sekilo. 2008. Dan ni daging dah berapa dah? RM40. Besar harga ni. Ya, kita makan lagi. Makan. Yang ni pendedahan ni tak ada. Orang tak tahu. Pasal tu saya mai nak cerita juga. Bukan tak boleh makan daging, boleh. 2 minggu sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali. Tak percaya panggil ustaz yang arif, yang pandai hadis sahih, sanad tu sanad ni, so dia kaji ustaz. Ada tak Nabi abang dalam masa 2 minggu makan sekali? Saat ni saya abang jadi silap, saya bukan ustaz. Panggil ustaz-ustaz ni, duduk ustaz, ambil masa mai kita, ataupun panggil dengan saya, kita duduk kaji ustaz. Kita duduk pegang hadis, duduk pegang tu bab makan awak kita tak mau pegang. Baru ni banyak ni cerita. Okey. Saya memang marah bab ni. So tomato nak cerita begini. Bukan dia tak ada ubat, ada ubat. Pagi-pagi kita pergi beli tomato macam mana? Dulu saya bisa cerita kat sini, tak ingat. Tomato dulu kita cerita macam mana? Kita pergi tomato, beli berapa biji? 5-6 biji nak buat kari. Beli ikan, kari kepala ikan dengan bendi semua siap. Kita pun basuh, masak semua, bubuk asam semua, buat nasi tomato, buat kari tomato. Malam time basuh, apa yang tinggal dalam periuk? Tomato. Hak lain semua habis. Tomato tinggal dalam periuk. Betul ke? Tengok orang Arab makan tomato macam mana.
Burger dia makan tak salah. Pergi dekat Subway, burger Subway macam mana tuan-tuan? Penuh sayur. Daging tak nampak. Kalau pergi di Amerika, kita tak nampak daging dia, penuh dengan sayur. Kita lah ni budak-budak makan burger macam mana? Order burger, salad tak mau, tomato tak mau, timun tak mau, habis semua. Tinggal daging je. Daging salad telur aku nak. Apa dia nak jadi ni? Orang kita tak salah. Orang Melayu kita cukup hebat saintis dalam dunia. Hari ni saya nak dedah satu. Kalau rajin potong buat TikTok, nanti saya pun buat TikTok. Apa dia? Sate. Dalam sate yang saya kata tadi ada racun kanser, tapi dia bagi penawar sekali. Apa dia penawar dia? Timun, bawang. Siapa makan bawang tak makan sate? Kadang-kadang setengah, maaf cakap, peniaga tu, orang tak makan timun tu, dia buang peti ais sampai timun tu jadi cerak, dia buat main balik esok tu, jual balik, orang tak makan timun. Orang dalam kajian orang putih, timun dengan bawang tu penawar kanser, tomato penawar kanser. Tapi kita tak ambil pot. Tambah ni anak-anak kita lagi tak ambil dah, tak makan sayur dah. Mujuklah kedai mamak ni ada bendi, pasal makan nasi kendak dengan cabai hijau. Tidak, hak tu pun pergi. Tak cari tanya kedai depa mana apa yang laku, kan? Okey, takat tu boleh tak. Yang kedua, yang ketiga ni cara hidup. Cara hidup ni, walaupun kita sibuk jadi orang besar, sibuk kalut ke mana pun, kena bagi masa untuk keluarga kita riadah, bersenam, keluar jalan pagi-pagi sebelum nak pergi office ke balik ke. Tak tengok kawan-kawan Cina kita kalau duduk taman perumahan, pukul berapa mereka jalan pagi-pagi, pukul berapa mereka jalan malam, lepas maghrib mereka jalan. Mereka tak tahulah waktu maghrib syak kan, malam pun mereka jalan. Kita tak mau, balok. Boleh buat lah seminggu. Saat ni nak pergi, kasut jogging tak ada, tracksuit tak ada, tak mau, ada kawan pula, macam-macam alasan. Ni gaya hidup. Ni dalam prostate pun, yang ni punca dia. Saya nak cerita dah. Ni yang saya kata punca ni. Ni teori lah, teori saya, hipotesis saya, dan memang benda ni dia jadi isu lah. Tadi saya kata prostate dia duduk kat mana? Bawah pundi kencing. Untuk apa? Bila kita gairah. Bila masa gairah ni berlaku? Punca gairah ni tang mana? Tang mata. Dari mata turun ke hati. Dia hati tu fikiran kita lah, hati kita, bukan hati jantung. Hati kita. Dia bukan turun ke hati, dia turun ke prostate. Kalau mata tak jaga, habis kan? Dia tengok jadi pengarah. PA bagus punya. Ni benda saya cerita real ni. Kita semua lalui ni. Kita hidup macam tu. Di pejabat kita, di sekolah ke mana ke. Hak di sekolah main kerja pun, baju satu hari 30 hari 30 lai baju. Betul ke? Tak betul, cikgu main marah saya. Waktu pergi sekolah tu, waktu ni kita kena tunjuk kecantikan kita. Tambahlah ni dengan TikTok. Dah lah kita jaga mata, main buka TikTok pula, dia main menari pula. Dia nak tengok, dia nak. Umur dah 60 tengok TikTok, nak. Pergi di pejabat, nak. Balik main di rumah, pergi. Dia membara. Faham kot no? Kalau pakcik-pakcik memang faham lah. Dia membara, dia tengok di luar, balik main di rumah, out. Habis. Jadi dia bengkak. Mula-mula dia bengkak, lepas tu tibai sate, makan tak jaga, tidur cukup. Lepas tu darah tinggi naik, main dengan kepala pun sengit, habis cukup. Ni bahaya. Jadi daripada awal kita kena jaga. Ni nasihat saya. Kita makanan kena jaga, benda berlemak, benda manis kena kurang, buah-buah kena banyak makan, herba. Kesihatan kena picek, jangan segan. Pergi jumpa doktor, sakit sikit pun pergi cek dulu, tanya apa sebab. Kemudian kita amal agama.
Bukan kemudian lah, memang kita kena amalkan agama ni. Maksud saya, mata ni, saya bukan pakar hadis ustaz ni. Dia kata bila dulu kan kita kata nak kahwin jaga, anda tak boleh jaga pandangan kena start kahwin lah. Betul? Dah tak boleh nak kawan nafsu dah. Ni lepas kahwin pun tak boleh nak jaga, macam mana? Something wrong somewhere. So kita kena muhasabah, kita kena check. Nampak main-main, tapi esok ni dia ada kesan lah. Tuhan dia buat elok lah. Kalau tengok hadis Nabi Abang macam dia tengok mata dia tak boleh lah, dia kena ada. Benda tu kena tanya ustaz. No? So dia berkait dengan mata kita, dia pergi kat fikiran kita, kita jadi macam-macam. Haru. Sampai kadang tak boleh nak fikir. Ada kena tangkap kan. Buat dengan kambing pun ada. Dengan kucing pun ada. Tu penyakit tak boleh fikir dengan penyakit. Tapi dia main dengan sikit. Laki dengan laki, dia macam-macam. Dia setan, dia main tak boleh main ikut tu, dia main ikut ni, dia main habis. Jadi kita hari ni kita kena mulakan, dan saya nak sarankan boleh ambil madu lah. Madu kelulut. Berapa banyak, kalau tak ada penyakit apa lagi, takat 2-3 sudu pagi malam, perut kosong, madu biasa boleh. Janji madu tu madu tulin, madu tualang boleh, madu kelulut boleh. Madu kelulut lagi bagus, dia punya bahan antioksida dia lagi bagus. Saya biasa buat kajian pasal madu kelulut, memang bagus lah. Kalau ada penyakit kena lebih, yang tu kena tanya doktor. Ada doktor-doktor tertentu yang pakar penyakit alternatif, mereka boleh bagi nasihat. Bukan tak ada dos, cuma kita tak establish lagi benda tu. Masih ada beberapa ujian-ujian klinikal di negara-negara tertentu, ada dos-dos tertentu. Tapi kita boleh tanya orang tua-tua kita, 2 sudu, 3 sudu lah. Lagi satu, minyak zaitun. Satu lagi, kalau tengok madu ni, dia tak ada, dia mesti kena yang asli. Kalau yang asli, insya-Allah tak ada masalah. Baru ni pun Ustaz Asir dalam YouTube kan, dia habaq clear. Syifa' linnas. Dalam Quran Allah bagi tahu dah, memang dia ubat. Dalam hadis Nabi pun memang bagi clear, hadis sahih, tak ada masalah. Cuma dos tu, yang tu yang kita nak buat kajian. No? Macam tu juga dengan habatus sauda. Habatus sauda, saya main dalam poket, dalam beg kerja saya di office, pagi-pagi dalam kereta bubuh. Tak usah duk kira lah, 7 biji, 21 biji. Tak payah duk kira, bubuh sikit dalam tangan, pepak, bawa kereta pergi office. Ni memang duk dalam poket. Beli di kedai mamak ke, beli kedai Arab ke, elok sikit, buah bekas, beli buah dalam tangan. Buah atas meja tempat kunci. Ni yang saya abang ni, atas meja kunci kereta yang nak ambil tu, bubuh siap-siap, madu, zaitun, habatus sauda. Buah anggur untuk prostat, buah anggur. Kajian saya kulit buah anggur masa di Jepun tu untuk prostat. Ada bahan kimia resveratrol. Ambil buah anggur elok, bahan kimia tu bagi bersih. Kita makan banyak-banyak buah anggur untuk prostat, memang bagus. No, buah delima, apple, kurma, semua ni buah-buah Allah bagi cukup cantik dah. Cuma kita rajin dengan tak rajin nak sediakan benda tu untuk kita makan. Yang penting istiqamah. Hari ni kita masalah apa, main sat makan madu sebulan, lepas tu tak mau dah. Sat ni main anak ni buat main buah kurma ni bagus makan sat bagus. Sat ni food supplement ni sat bagus. Ni kita tak istiqamah. Macam mana benda tu nak hilang? Jadi kita kena dapat satu yang sesuai dengan badan kita sendiri tengok. Ni untuk pencegahan lah, bukan untuk rawatan dan sebab. So kita kena usahakan. Akhirnya saya nak abang ni dalam ayat Quran Al-A'raf ni, kalau maksud dia hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali masuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tak suka menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bukan makan tak boleh, bukan pakai tak boleh, tapi apa pun jangan berlebih-lebihan. Kita nak harungi dunia ni sementara. Kadang kita lebih-lebih pun orang tak suka. Itu pun satu penyakit. Dalam Facebook, dalam TikTok lah ni man, kita nak share, kita pergi dengan anak bini kita, dengan isteri kita, dengan keluarga, mak ayah, dengan cucu-cucu kita, kita bergambar, tapi orang tak suka. Yang herannya orang kita, bukan orang lain. Dia tak boleh tengok penyakit. Jadi bos kita tengok bos kita pun tak suka, orang tak boleh lebih daripada kita. Yang jadi penyakit tu pasal apa? Kita tak mau usaha nak baiki diri kita. Dalam Quran dia beritahu pasal ain, mata, hasad. Dan ni lagi teruk punya sihir. Dalam teruk punya sihir pun Facebook bubuh juga gambar macam-macam. TikTok bubuh juga. Saat ni sakit, gedebak-gedebak jatuh. Tu ain.
Memanglah ada punca-punca yang lain tu kita tak kata, tapi yang ni dalam masyarakat kita tahu tuan-puan arif sangat dalam keluarga kita apa yang duk berlaku. Saya kalau boleh saya nak contoh, nak bagi seronok nak motivasi, tapi bab penyakit ni tak boleh nak seronok. Dia kena bagi timbul kerisauan, baru dia rasa nak baiki. Kalau saya bagi risau macam ni, risau tak? Risau tak? Bimbang tak rasa? Kalau macam ni pun rasa tak boleh nak ubah diri, tak boleh nak buat apa, no? So balik kita pada dunia yang sementara ni, kita nak 60-70 tahun kita nak kembali kepada Allah. Apa yang paling seronok sekali lepas kita jumpa Allah ni, bila kita dah mati esok ni, Allah bangkit kita di padang mahsyar, dapat mizan, timbang, lepas tu masuk syurga Allah. Apa yang paling best sekali syurga Allah? Kita nak lihat Allah. Betul tak? Saya cakap untuk diri saya ni, bukan kata kita bagus, kita sama. Cuma satu persoalan dia saya nak tinggal, yang berhubung kait dengan semua ni, dia isu dia dengan mata. Ulama Afrika Selatan saya bisa jumpa dulu masa di Yayasan Kubang Keren, dia bisa habaq, saya dengar sendiri mata-mata yang melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, layakkah dia lihat kenikmatan syurga nanti? Kenikmatan syurga paling besar apa? Melihat wajah Allah. Tapi layakkah mata-mata yang melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah untuk melihat kenikmatan syurga? Yang tu satu persoalan. Mata kita buat macam-macam, lepas tu mata tu layak kita nak tengok. So daripada mata ni, dia banyak cerita. Dia boleh jadi penyakit, dia boleh jadi macam-macam. So punca dia mata, dia ada hubung kait dengan prostat, dari mata turun ke prostat. So kita kena hati-hati di samping makanan, exercise, kita jalan, buat kerja, duduk kita berapa lama, berdiri kita berapa lama. Cuba kita tengok hak slip disc tu saudara abang, hak sakit pinggang tu, macam-macam. Siapa duduk pejabat lama-lama atas kursi, mesti dia dapat slip disc tu, dia nak pergi check. Ada saja tak kena. So kita kena pandai ubah sesuai kehidupan kita dengan umur kita. Di sini pun ada tempat banyak nak jogging tu, Setia Frontier saya pergi tengok. Cukup cun, bertuah orang betam, boleh pergi jalan dengan ayak, tasik tu ada, cantik. Malam-malam dia buka lampu kan. Tak pergi tengok, pergi tengok, bawa jalan petang-petang pukul 5 lepas asak dia buka. Boleh pergi jalan tengok pokok-pokok. Kita tak boleh duduk mengajar benda 4 segi ni dengan handphone kita, no? So insya-Allah apa yang saya cakap, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada yang bukan saya niat nak kata kat siapa-siapa. Tu hati diri saya, pengalaman kita tengok diri kita sendiri, supaya apa yang saya cakap Allah berbetul diri kita, saya sendiri dulu kan, dan kita doa pada Allah supaya Allah bantu kita dapat kejayaan dunia di akhirat, dapat masuk syurga Allah dalam masa baki yang ada ni. Sat saja dunia ni, bukan lama mana, sat saja. Kita sakit pun sat, mana benar pun sat. Tapi di akhirat sampai bila-bila. Bila-bila dia tak ada ending. Imam Ghazali kata kalau biji sawi ni, dunia ni dihimpunkan dengan biji sawi kan, penuh. Ada satu ekor burung, dia ambil, dia pergi letak di satu tempat yang lain, perjalanan dia 1000 tahun. Dia main balik, ambil biji sawi dia balik, pun akan habis satu hari. Tapi akhirat dia tak ada habis, dia sampai bila-bila, no? Sayangnya kita, cintanya kita nak tengok Allah Rabbul Jalil yang buat alam ni, semua ni dia buat untuk kita. Macam-macam dia buat untuk diri kita. Kita nak pergi balik jumpa dia, nak tengok kehebatan diri dia sendiri. Kita rasa tunggu-tunggu kita nak lihat dia. Dengan perasaan macam tu, kita insaf diri kita, pesan ke anak-anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-anak cucu-cucu kita, tolonglah sampaikan apa yang saya share ni dengan kawan-kawan, sebab kita tak ada peluang selalu macam ni. So bila dapat ilmu tu sikit-sikit sebanyak, share sampai-sampaikan kat orang-orang lain. Boleh no? Ustaz, saya minta maaf apa lebih kurang, dan kita sama-sama doa. Ada nak soalan ke? Saya nak tutup nak ada soalan, boleh?
Tuan Haji, ada soalan? Boleh satu dua soalan kalau ada. Siapa nak tanya? Apa-apa setakat yang semampu boleh saya cuba jawab. Ni baru satu penyakit lah dalam usia kita, usia mas. Banyak lagi kan tadi saya tunjuk. Baru bab satu tu saja. Ada apa-apa nak tanya ke? Itu bulan 10 saya main masa forum tu banyak orang tanya. Kanser payudara. Makcik-makcik semua tanya macam tu. Ni takut ke marah kan saya ke apa tak masalah. Lepas ni dia pun tak panggil dah. Lepas ni berkata ni kata Mas Hussein jangan panggil lah. Dia kasar. Dia orang utara, orang Penang memang kasar lah. Sebab macam mana. Saya minta maaf lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.